Terima kasih saudara dan saudari acara majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam keluarga Malaysia. Yang amat berhormat Datuk Seri Sa'rani bin Mohamad, Menteri Besar Perak. Yang berbahagia Tan Sri Datuk Seri Muhammad Zuki bin Ali, Ketua Setiausaha Negara. Yang berhormat Datuk Ahmad Suwaidi bin Abdul Rahim, Setiausaha Kerajaan Negeri Perak. Yang berhormat Datuk Seri Haji Tajuddin bin Abdul Rahman, Ahli Parlimen Pasir Salak. Ahli-ahli yang berhormat, pegawai-pegawai kanan Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri, pemimpin masyarakat, rakan-rakan media, tuan-tuan, puan-puan, keluarga Malaysia yang saya kasihi sekalian. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala, dengan izin dan limpah kurnia-Nya kita dapat berhimpun pada hari yang berbahagia ini dalam jelajah aspirasi keluarga Malaysia ataupun JAKM kelima di Litar Datuk Sagor, Pasir Salak, Perak. Terima kasih saya ucapkan kepada Kerajaan Negeri Perak, khususnya Yang Amat Berhormat Datuk Seri Sa'rani selaku Menteri Besar Perak di atas penganjuran JAKM di negeri Perak ini. Apa khabar Yung semua? Semoga seluruh keluarga Malaysia di Perak sentiasa sehat sejahtera. Saya gembira hari ini dapat balik ke Kampung Gajah ni. Mungkin ramai yang tak tahu, saya kira balik kampung ni sebab isteri saya orang Pulau Tiga Kiri. Biasanya balik Raya Haji, tapi ini balik sebelum Raya Haji. Ini kira baliklah. Tuan-tuan dan puan-puan, jelajah aspirasi ataupun JAKM sebelum ini telah diadakan di Johor, Perlis, Sabah serta Terengganu, dan sambutan yang diterima amat menggalakkan daripada keluarga Malaysia. JAKM terbukti memberi manfaat kepada keluarga Malaysia kerana mereka berpeluang menyalur sebarang maklum balas yang boleh membantu menambah baik perkhidmatan kementerian-kementerian dan agensi-agensi kerajaan. Ia juga membuktikan bahawa idea keluarga Malaysia yang diilhamkan oleh kerajaan hari ini bukan sekadar retorik atau slogan semata-mata, tetapi kepentingan dan kesejahteraan rakyat terus dipelihara seperti menjaga sebuah keluarga sendiri. Keluarga Malaysia bermatlamat untuk memastikan ahli keluarga besar kita yang terdiri daripada pelbagai bangsa dan agama hidup dalam suasana yang mesra dan harmoni sambil berkongsi tiga nilai utama, iaitu keterangkuman, kebersamaan dan kesyukuran. Saya memperkenalkan konsep keluarga Malaysia sejak Ogos tahun lalu dengan matlamat agar rakyat yang berbilang kaum dan agama dapat terus mengamalkan hidup bersatu padu seperti dalam satu keluarga besar. Bagi memastikan konsep ini diterima oleh semua, ia dibawa menjelajah ke seluruh negara agar aspirasinya dapat dirasai dan diserap dalam jiwa setiap insan keluarga Malaysia. Tuan-tuan, puan-puan keluarga Malaysia yang saya kasihi sekalian, amalan hidup bersama ini telah pun berterusan sejak 6 dekad lalu dan perlu dipertahankan
malah diperkukuhkan walau apa jua cabaran yang mendatang. Konsep dan pendekatan keluarga Malaysia bukanlah sesuatu yang sukar untuk dihadam, kerana ia sebenarnya berlandaskan nilai-nilai sedia ada yang kita miliki dalam sebuah keluarga. Mengambil contoh sebuah keluarga, sekiranya ada anak-anak kita yang sedang dalam kesusahan, kita akan segera memberikan bantuan sama ada dari segi material ataupun sokongan. Ibarat cubit paha kanan, paha kiri juga terasa. Sudah menjadi tanggungjawab kerajaan untuk sentiasa menyuburkan semangat perpaduan, menyuntik nafas segar dalam kesatuan, mencari titik persamaan dalam kepelbagaian. Malah kerajaan hari ini juga yang bekerja dalam semangat keluarga Malaysia akan terus konsisten memberikan tumpuan kepada program serta inisiatif yang melimpahkan kesejahteraan dan manfaat kepada seluruh keluarga Malaysia. Ini dilakukan bagi memastikan tidak ada keluarga Malaysia yang ketinggalan atau no one will be left behind. Keluarga Malaysia yang saya kasihi sekalian, konsep keluarga Malaysia ini juga selari dengan konsep tasamuh dalam Islam yang menekankan nilai toleransi dan kebersamaan yang menjadikan masyarakat di negara ini menghargai dan memahami nilai perbezaan. Tasamuh bermaksud toleransi atau berlapang dada. Dalam maksud yang lain adalah bersikap menerima dan damai terhadap sebarang keadaan yang dihadapi. Misalnya, toleransi dalam agama ialah sikap saling menghormati hak dan kewajipan antara agama. Bagi negara yang memiliki bangsa dan budaya yang majmuk seperti Malaysia, sikap toleransi atau tasamuh sangat penting sebagai alat menyatupadukan keluarga Malaysia sekaligus mewujudkan masyarakat yang aman dan sejahtera. Dengan tasamuh juga, keluarga Malaysia akan lebih menghargai perbezaan antara sesama manusia dalam batas-batas yang digariskan oleh agama Islam. Tuan-tuan, puan-puan keluarga Malaysia yang saya kasih sekalian, saya gembira apabila kerajaan negeri memantapkan industri pelancongan dengan menjenamakan Pangkor sebagai destinasi pelancongan Marine Nautica melalui penganjuran Pangkor International Marine Tourism Conference 2022 ataupun PIMTC 22. Selain daripada itu, pendidikan juga amat penting bagi menjamin masa depan keluarga Malaysia. Di Perak terdapat 93 projek baru dan sambungan bagi pembangunan sekolah serta institusi pendidikan dengan kos keseluruhan sebanyak 936.55 juta ringgit. Kementerian Sumber Manusia melalui Pertubuhan Keselamatan Sosial kini membangunkan pusat rehabilitasi neuro, robotik dan cybernetics kebangsaan di Bandar Meru Raya melibatkan kos sebanyak 654 juta ringgit, menjadikan satu-satunya negeri yang menawarkan kemudahan robotik ini. Di bawah Pelan Pemulihan Nasional, pihak berkuasa pelaksanaan Koridor Utara ataupun NCRA turut melaksanakan beberapa program di Perak yang menawarkan 56,642 peluang pekerjaan. Kementerian Pembangunan Luar Bandar ataupun KPLB pula menyediakan peruntukan sebanyak 1.77 bilion ringgit bagi memastikan
keselesaan dan kesejahteraan penduduk luar bandar di negeri ini. Datuk Seri Tajuddin selaku Ahli Parlimen Pasir Salak ni telah memohon daripada saya untuk menjadikan Sungai Perak di Pasir Salak ni sebagai Perak ataupun Pasir Salak Riverbank. Betul So, apa nama pun nanti kita bincanglah. Yang penting ada permohonan untuk menaik taraf sungai di kawasan Pasir Salak ni. InsyaAllah kita akan berikan pertimbangan untuk bukan saja untuk Pasir Salak ni, tetapi untuk negeri Perak. Kalau saya sebut untuk Pasir Salak, dia orang kata mentang-mentang lah kampung isteri dia lulus. Tuan-tuan dan puan-puan keluarga Malaysia yang saya kasihi sekalian, isu yang terbesar hari ini saya nak sentuh adalah isu kos sara hidup. Minggu lepas di Masjid Jamek Kampung Baru, sebuah parti politik pembangkang di Malaysia cuba mengadakan demonstrasi. Tetapi dia buat di dalam masjid selepas sembahyang Jumaat. Jadi itu pun 40-50 orang saja yang menyertainya. Dia tahu kalau buat di luar masjid tak ada siapa yang nak menyertainya. Jadi dia buat dalam kawasan masjid. Berbagai-bagai tuduhan dibuat terhadap kerajaan, seolah-olah kerajaan berpeluk tubuh dan tidak mengambil tindakan terhadap kos sara hidup yang meningkat hari ini. Kerajaan sedar banyak barangan harganya meningkat. Kerajaan sedar. Saya sendiri membuat tinjauan rambang ke premis perniagaan, ke supermarket dan sebagainya untuk melihat sendiri dari segi kenaikan harga barang. Fenomena kenaikan harga barang ini tidak berlaku di Malaysia semata-mata, tetapi ini merupakan fenomena global. Dan Malaysia tidak terkecuali daripada fenomena ini, kerana kita berkait rapat dengan negara-negara lain di dunia ini. Malaysia merupakan pengimport kepada produk makanan. Kita merupakan negara pengimport yang besar terhadap makanan, malah dari segi produk, bukan saja produk makanan tetapi juga bahan-bahan mentah untuk makanan. Sebagai contoh, ayam. Kita tak import ayam, kita ekspor ayam. Kerana dari segi ayam kita melebihi daripada keperluan Malaysia, iaitu 113%. 113% bermaknanya dari segi self-sufficiency level ataupun SSL kita telah melebihi. Sebab itu kita ekspor ke negara lain. Tetapi lebih SSL yang melebihi, pengeluaran yang melebihi daripada SSL tidak bermakna harganya rendah. Sebab bahan untuk makanan ayam diimport daripada luar. Yang pertama, jagung, bijiran. Kita import daripada luar. Soya bean yang merupakan komponen makanan ayam diimport daripada luar. Kita tak import ayam, tapi kita import makanan ayam. 70% daripada kos pengeluaran ayam datangnya daripada disumbangkan oleh makanan ayam. Jadi sebab itu ayam mahal harga. Tetapi kerajaan tidak nak menjawab dalam surat khabar, mengatakan oleh kerana ini merupakan fenomena global, jadi kita serahlah kepada pengguna. Tak. Kita tak kata macam tu. Itu beza dengan kerajaan dulu, PH dulu. Perdana Menteri zaman PH dulu dia kata apa? Bila harga naik, rakyat naklah ikat perut. Itu dulu. Tapi kita tak kata macam tu. Kita akan mencari kaedah untuk memastikan rakyat tidak dibebani
dengan kenaikan harga. Ayam naik harga. Tak pernah berlaku dalam sejarah negara kita beri subsidi untuk memastikan harga ayam tak naik. Oleh kerana ayam merupakan makanan protein yang paling popular kepada rakyat Malaysia. Rakyat Malaysia ni paling banyak makan ayam. Kita tahulah anak kita, cucu kita mesti nak makan ayam. Jadi oleh itu, oleh nak pastikan harga tak naik, kita subsidikan makanan, subsidikan harga ayam. 700 juta disubsidi oleh kerajaan untuk pastikan harga ayam kekal dengan harga shilling RM8.90. Kita buat untuk pastikan harga ayam tidak naik. Begitu juga dengan harga-harga barangan keperluan asas yang lain juga disubsidi oleh kerajaan. Kerajaan berbelanja lebih 70 bilion untuk memastikan beberapa barang keperluan asas tidak naik harga. Minyak petrol dan diesel RON 95 disubsidi oleh kerajaan sebanyak 28 bilion ringgit. Minyak masak, hari ini pembangkang mengatakan bahawa semua subsidi ditamatkan pada 1 Julai. Subsidi apa yang ditamatkan? Subsidi terus kekal. Subsidi minyak masak, kita berbelanja 4 bilion ringgit untuk pastikan subsidi itu masih diterima oleh rakyat, supaya minyak masak masih kekal harga RM2.50. Kalau minyak masak tidak disubsidi, harga minyak masak adalah sebanyak RM9.50 sekampit 1 kilo. Tetapi kerana 4 bilion disubsidi oleh kerajaan, harga masih kekal RM2.50. Jadi mereka terus berbohong seolah-olah tidak ada Tuhan bagi mereka. Terus berbohong dan memfitnah, mengatakan 1 Julai semua subsidi dibatalkan. Subsidi minyak dikekalkan, subsidi minyak masak dikekalkan, subsidi gas masak di rumah dikekalkan, subsidi petrol dan diesel dikekal. Tak ada apa yang ditarik balik. Yang kita tak teruskan subsidi one off, iaitu minyak masak berbotol tu. Iaitu kita kata tak perlu sambung lagi kerana kita perkenalkan subsidi minyak berbotol tu waktu pandemik COVID-19, waktu PKP. Itu saja. Sekali dah tamat PKP, tak perlu lagi. Itu saja. Tapi mereka mengatakan kita tak buat apa-apa. Tuan-tuan dan puan, hari ini inflasi di seluruh dunia meningkat. Inflasi di United Kingdom 9.1%. Inflasi makanan, kalau tak silap saya, dah meningkat mencecah sehingga 12%. Amerika 8.6% inflasi mereka. Eropah 8.1 hingga 10%. Thailand 7.1%. Singapura 5.6%. Indonesia 3.6%. Malaysia 2 hingga 2.8% sahaja. Kita masih dapat mengekalkan inflasi. Kenapa? Kenapa kita kekalkan inflasi? Sebab kita memberikan subsidi untuk memastikan harga barang tidak meningkat. Harga barangan tidak meningkat. Kalau kita biarkan semua diapungkan, ditentukan oleh pasaran harga barangan ini, inflasi kita mungkin mencecah 8 hingga 11% pun. Dan ketika itu rakyat mungkin tak mampu lagi untuk menanggung dari segi kenaikan harga dan sebagainya. Jadi kita mengambil tindakan jangka pendek, jangka sederhana, jangka panjang untuk memastikan rakyat tidak terbeban dengan kenaikan. Kita tak jawab seperti Menteri Kabinet HEP PH dulu, mengatakan beliau akan siasat kenapa harga barang naik. Tak ada. Kita tak cakap macam tu. Menteri Pertanian, berbagai-bagai perancangan diatur, tak jawab pun. Kenapa ya harga ikan naik, ikan kembung?
padahal ikan kembung berbilion-bilion, 10-60 bilion dalam laut. Tak jawab macam tu. Tetapi kita ambil tindakan. Berbagai-bagai tindakan kita ambil. Semalam, itu hari kita panggil nafas. Ini PKK ni. Pertubuhan peladang ada di kawasan-kawasan. Kita nak pertubuhan peladang memainkan peranan. Dari segi penanaman jagung, bukan setakat tanam jagung, tetapi dari segi memproses kilang, memproses makanan haiwan dan sebagainya. Kita nak koperasi. Semalam, sewaktu sambutan 100 tahun koperasi, saya meluluskan 100 juta dana agro makanan untuk koperasi-koperasi terlibat di dalam projek agro makanan ini. 100 juta kita bagi kepada koperasi. Dan mungkin kita akan perluaskan kepada nafas dan juga PPK, Pertubuhan Peladang Kawasan yang lain bagi membantu kerajaan. Tadi Datuk Seri Syarani ada beritahu dalam mesyuarat menteri-menteri besar, jawatan kuasa khas security makanan ini bukan saja di peringkat kebangsaan tetapi juga ditubuhkan di peringkat negeri, malah di daerah sekalipun, supaya kita dapat menangani secara bersama untuk memastikan harga barangan makanan tidak meningkat mendadak dan kita boleh mengawal inflasi bagi kesejahteraan rakyat. Ini yang dilakukan oleh kerajaan supaya rakyat tidak terbeban dengan kenaikan makanan, dan kita tidak akan memberi pelbagai-bagai alasan untuk mengelakkan diri daripada mengadakan bantuan dan sokongan bagi menjamin kesejahteraan rakyat kita. Tuan-tuan, puan-puan, keluarga Malaysia yang saya kasih sekalian, saya gembira apabila kerajaan negeri saya menyeru seluruh keluarga Malaysia, terutamanya yang hadir di Litar Datuk Sagu hari ini, supaya dapat terus memberikan kerjasama bagi merealisasikan aspirasi keluarga Malaysia ini. Memetik kata-kata pujangga, jika keluarga diibaratkan sebuah perahu, maka perahu itu tidak akan bergerak maju kecuali semua orang mendayung je secara bersama. Akhir kata, saya sekali lagi mengucapkan tahniah dan syabas pada keluarga Malaysia di Perak, khususnya kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Syarani selaku Menteri Besar Perak di atas sambutan yang amat menggalakkan. Begitu juga dengan Datuk Seri Tajuddin selaku Ahli Parlimen yang menjadi tuan rumah pada hari ini, yang bekerja keras untuk memastikan sambutan ini berjaya. Dan saya ucapkan terima kasih kepada semua yang hadir pada hari ini. InsyaAllah saya percaya aspirasi keluarga Malaysia Perak ini akan mencapai kejayaan memenuhi sasaran yang kita rangka ini. Terima kasih. Saya dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim merasmikan majlis penutupan program Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia bagi negeri Perak. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah penonton, itulah tadi ucapan perasmian bagi Majlis Perasmian Penutupan Program Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia bagi peringkat negeri Perak yang disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri bin Yaakob. Antara perkara yang menjadi penekanan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri adalah berkenaan konsep keluarga Malaysia selari dengan konsep tasamuh dalam Islam yang menekankan nilai toleransi dan kebersamaan yang menjadikan masyarakat di negara ini menghargai dan memahami nilai perbezaan. Dan sudah pastinya pada ketika ini kita bersama
bersama-sama memberikan tumpuan di pentas utama untuk kita menyaksikan gimik perasmian yang akan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dan juga bersama dengan Yang Amat Berhormat Menteri Besar Perak Datuk Seri Haji Sarani bin Mohamad dan juga turut disertai oleh Ketua Setiausaha Negara dan juga kepimpinan tertinggi Kerajaan Pusat dan juga Kerajaan Negeri. Ingin saya kongsikan kepada anda berkenaan gimik perasmian ini iaitu diilhamkan daripada keunikan Muzium Diraja Kuala Kangsar yang diwartakan sebagai tapak warisan sejarah pada 2009. Muzium Diraja Kuala Kangsar pernah dikenali sebagai Istana Kenangan pada tahun 1926 melambangkan kehebatan seni bina Melayu tradisional. Dan sudah pastinya kita sama-sama saksikan gimik perasmian kali ini. Ya, keluarga Malaysia, itulah gimik perasmian yang telah disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri bin Yaakob, dan sudah pastinya dengan gimik perasmian ini maka rasmilah bagi Majlis Perasmian Penutupan Program Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia bagi peringkat negeri Perak untuk tahun ini. Dan sudah pastinya juga kami ingin mewar-warkan kepada anda semua yang belum lagi hadir berkunjung ke program Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia pada hari ini. Hari ini merupakan hari terakhir, jadi masih lagi berpeluang dan berkesempatan untuk anda hadir untuk bersama-sama menerima dan juga melihat manfaat yang telah disediakan oleh pihak Kerajaan Pusat dan juga Kerajaan Negeri. Dan sudah pastinya selepas ini Yang Amat Berhormat Perdana Menteri akan menyampaikan sumbangan di bawah Yayasan Keluarga Malaysia